Kan, bagi peringatan pun macam tu, tak bagi pun. Tapi walau macam mana bagi juga. Kan, sikap-sikap satu hal lah. Musuh-musuh Islam satu hal tu kan. Tapi mesej sampaikan juga, peringatan sampaikan juga, sebab itu merupakan dakwah. Kan, hidayah milik Allah. Kan, hidayah tu milik Allah, bukan milik kita. Tapi sampaikan mesej, sampaikan. Dia nak ambil ke tidak, itu bukan urusan kita lah. Nabi begitulah. Dia tahu kan orang kafir Quraisy memang degil tuan-tuan, degil. Orang Yahudi lagi degil. Tapi Nabi tetap kan menyampaikan Islam, menyatakan Islam macam mana pun. Nabi tidak berpaling. Nabi tidak berundur. Nabi tetap menyampaikan juga, walaupun Nabi tahu sikap Yahudi tidak akan terima Islam. Tak terima. Mana ada orang Yahudi yang masuk Islam berapa orang ni? Kan? Tak ramai. Bilangan orang Yahudi yang masuk Islam tu tak ramai, tuan-tuan. Antara yang masuk Islam Abdullah bin Salam. Itulah antara yang terkenal di kalangan Yahudi yang masuk Islam. Sufiyah binti Huyai, isteri Nabi, anak kepada Huyai, seorang pemuka Yahudi yang terkenal. Tapi anak dia Sufiyah telah masuk Islam, berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufiyah binti Huyai. Tak ramai kan. Tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam ni tak ramai. Pasal memang mereka ni anti Islam. Kan? Anti Islam, tuan-tuan, Yahudi sampai hari ni. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Tidak akan sekali-kali orang Yahudi dan Nasara redha dengan kamu, dengan Islam, selagi mana kamu tidak mengikut jejak langkah mereka. Itulah sikap orang-orang Yahudi yang memang yang jenis ekstremis lah, maknanya yang memang ortodok ni kan. Mereka tak mau kan? Walaupun dia orang tahu Islam tu agama yang benar. Mereka kenal Nabi Muhammad, dia orang akui Muhammad sebagai Rasul yang terakhir kan? Tapi dengan sebab sikap sombong, bongkak, degil kan. Lagi satu, Nabi Muhammad SAW orang bukan Yahudi, dia bukan di kalangan Bani Israel, dia orang Arab, bangsa tak sama kan. Jadi dengan sebab patutnya Bani Israel, bukan dia kan, bukan Arab, macam-macam lah mereka ni kan. Mereka tak mau, dengki, hasad dengki, takbur, sombongnya, degilnya, tuan-tuan. Maka sebab itu dia orang tak boleh menerima kebenaran. Jika tidak, sudah tentu mereka tidak dinamakan musuh. Kenyataan ini menjadikan sebarang perbincangan dengan mereka mengenai beberapa aspek Islam, seperti aspek hudud, hanyalah sia-sia dan tidak akan membuat hasil yang dikehendaki. Maknanya kalau bincang pun tak jalan dulu kan. Jadi makna musuh macam ni, tuan-tuan, bincang pun tak ada. Bincang pun tak ada. Walau bagaimanapun, kami cuba bincangkan di sini aspek-aspek tersebut supaya kritikan dangkal mereka tidak akan menimbulkan salah faham terhadap umat Islam yang kurang mendalami pemahaman Islam, hikmah serta tujuannya. Cumanya kita nak memberi faham kepada orang Islam ni, tuan-tuan. Masalah kita ni, tuan-tuan, bukan masalah orang bukan Islam. Itu tolak tepi. Masalah kita hari ni orang Islam yang ragu terhadap Islam ni. Itu masalah orang Islam. Umat Islam yang tidak menerima hukum Islam, yang ni yang menjadi masalah paling besar, tuan-tuan. Ada pun orang bukan Islam, kita tahu dah dia bukan Islam. Dia nak terima, kalau dia terima Islam, dah tu dia beriman pada Allah dah. Kan? Dah tentu dia akan beriman kepada Allah, bukan dia tak tahu Islam tu betul. Bukti Islam ni benar apa dia? Al-Quran. Al-Quran merupakan bukti yang jelas menyatakan Islam tu daripada Allah, wahyu daripada Allah Ta'ala, bukan rekaan sesiapa. Bukan. Sebab Allah cabar, tuan-tuan, siapa yang ragu-ragu terhadap apa yang Allah turunkan, Al-Quran, Allah cabar buat satu surah. Tak ada siapa yang boleh buat satu surah seperti Al-Quran tu. Ini yang dikatakan i'jaz, mukjizat Al-Quran, buktikan kebenaran Al-Quran itu daripada Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Nampak tak? Ini bukti kita. Kalau tidak ada Quran, apa bukti Islam benar? Kita tak boleh membuktikan Islam itu satu
ajaran yang benar kalau kita tidak ada Al-Quran, tuan-tuan. Dengan adanya Al-Quran lah yang menyatakan kita lah di pihak yang benar, sebab Quran itu bukan rekaan manusia. Manusia tak boleh buat walaupun satu surah sepertinya, tuan-tuan. Inilah yang kita akidah kita berpegang kepada ajaran Islam sebab ia ajaran yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita hari ini ialah kerana orang Islam yang ragu-ragu terhadap ajaran Islam. Yang ini yang kita kena beri kefahaman kepada mereka, tuan-tuan. Faham. Ini masalah faham ni penting. Kita kena bagi. Tapi masalah kefahaman ni dia agak terhad. Bercakap tentang undang-undang jenis Islam ni, hudud ni, tuan-tuan, setengah-setengah tempat tak boleh cakap. Sebagaimana saya sebutkan selalu, tidak ada perbincangan hukum hudud yang dibuat dalam TV, rancangan-rancangan TV, rancangan-rancangan Islam TV, seperti Forum Perdana Ehwal Islam. Tak pernah sekali seumur hidup saya lah, dibincangkan tajuk tentang hudud. Tak pernah. Al-Kuliah petang Jumaat pun tak pernah. Hingga hari ini, tuan-tuan. Apalagi Anda Muskil pun tidak pernah. Bahkan saya pernah mencadangkan kepada penerbit untuk bercakap tentang hukum hudud. Penerbit kata, tak boleh ustaz, tunggu kita menang dulu, kata dia. Bila nak menangnya? Dia kata macam tu kat saya lah. Dia pun tahu. Tak boleh. Tanyalah ustaz tiap-tiap pagi, tuan-tuan. Ada tak? Tanya ustaz tiap-tiap pagi 360 hari, sebulan, setahun, tuan-tuan. Tak ada satu tajuk pun yang disentuh tentang hudud. Tak ada. Apa salahnya kita sentuh? Nak bagi faham dulu, bukan kita nak buat lagi. Kita buat kemudian. Kita bagi orang faham tentang hudud. Orang